Baru sampai tadi dalam jam 12 suku. So kotak dia macam ni. Kotak dia macam ni, kemik bingit, tak tahulah, hopefully okey lah. So ni ada kesan selotip, tak tahulah. Ni JNT punya seal. Seal. Ni jom kita tengok dalam dia apa dah. Kotak dia sudah accident lah kotak dia. Okay. SFR. Oh, steady ya. Dia ada pakai macam ni, SFR nama dia. SFR mungkin macam airbag lah. Satu ni okey, ada udara lagi. Ada udara lagi, ni pun ada udara, ni dah pecah. Airbag dah. So, oh bagus lah. Steady nampak. Packaging dia. Steady lah. So dalam alhamdulillah sempurna, sifat sempurna. Okey, cukup sifat alhamdulillah. Tengok walaupun kotak dia hancur macam ni, kotak dia kemik bengek, steady dia punya wrapping, dia bubuh. SFR, susah nak pronounce SFR. Lepas tu dia letak ni kertas ni, memang terbaik. So ini dia SLX BFS, alhamdulillah. Alright, jom kita tengok. Ni pun dia bubble wrap, bagus lah supplier ni. Okay lah, nanti kita bagi dia 5 star. Bagus. So okay. Ini dia SLX BFS. Tarik. Ya. So kotak luaran dia ada accident sikit, kemik sikit. Ni pun okey lah, dented sikit, tak seteruk kotak luar tu. Okey. Cing. SLX BFS. So real. Oh, kecil molek. Wow. Replika. Oh ya. SLX BFS. Knop dia tak berapa lancar ya. Knop dia kecil je. Knop dia kecil je. So okey, kita dapat reel. Kita dapat reel manual. Dia bagi minyak satu. Apa tahu ni. Ni je di dalam. Lain tak ada apa dah. Alhamdulillah. So firstly kita nak check dia punya berat. Kalau kita tengok
Dia claim berat dia dalam 170. Aku rasa ni kot berat dia 170 gram. Aku rasa lah. So kita try tengok berapa berat dia. So ok, kosong-kosong aku letak ni. Tere. Ok, kosong-kosong. Kita tengok berapa berat dia. Satu 72. Ada lebih 2 gram. 2 gram tu mungkin dia punya grease kot. Ok, berat dia 172.63, 172. Kalau gunakan dapatlah 170. So berat 172. So spool dia. Ok, ni nak buka dia, open. Ok, kita tengok berat spool dia. Ok, so ni open tolak atas, nampak? So dia kata open tolak atas. Kita tolak atas lah ni. Ok dah. Then macam biasa aku rasa ni tolak bawah. Alright. So ni dalam dia, sistem brake dia ada magnet. Ok, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketul. Dalam tu ada bearing. Apa? So kita nak tengok berat spool dia. Kita dah dalam dia. Ok, cek berat bearing dia. Sorry, bukan berat bearing, berat spool. So berat spool dalam 9.13. Cubaan pertama. Ok, cubaan kedua 9.13 juga. Cubaan ketiga 9.12, 9.13. Ok, so roughly 9.13 lah. 9.13, 5. Dari sikit-sikit lah. So itu berat spool dia. So masuk dia, kau masuk. Lepas tu tolak atas. Tolak atas, dia masuk, slot dia balik. Dan kita lock. Alright. Perfect. So tadi kita nak test. Ok, kita try compare lah. Mesin aku semua ni dah masuk tali lah. Aku pun dah tune. Ok, ni Calcutta 51 XT. Calcutta 51 XT. Ni pun dah reput dah. Ok, tengok berat dia. 1 XT berat dia 2.716 termasuk tali. Ok, cubaan pertama, sorry, 2.07. Cubaan kedua 2.07. Cubaan ketiga 2.07. So termasuk tali. 2.07 termasuk tali. Opa. So kita nak tengok berat kasitas pula. So kasitas ni pun dah termasuk tali. Tali kita cek berat dia. Ok, 201. Cubaan kedua 201 juga. Cubaan ketiga 201. So kasitas 201.08. So seterusnya kita nak cek bantam. So ni Shimano bantam 151 XG. So berat dia 229.907.
cubaan pertama. Cubaan kedua 229.90. Cubaan ketiga 229.9. Okey lah, 229.90. 229.90. Bantam. So seterusnya Shimano Antares DC. Shimano Antares DC, cek berapa? 235.95 cubaan pertama. Cubaan kedua 235.95. Cubaan ketiga 235.98. Kita ambil 95 lah. 235.95 Antares. Okay, so kita dah timbang semuanya. Mostly semua ni ada tali lah, so mungkin dia berat sikit lah. Alright, okay, so kita dah tahu berat dia. Untuk SLX, berat dia adalah 172 gram. Seterusnya untuk 51 XT, berat dia adalah 207 gram. Seterusnya untuk Kasitas, berat dia 201 gram. Dan untuk Bantam, berat dia 229 gram. Dan lastly untuk Antares DC, berat dia 235 gram. So yang paling ringan sekarang ni adalah SLX. Mungkin sebab tali, kalau masuk tali aku tak tahu berapa berat tali. Kita cek. So Antares ni paling berat lah, 235, dia pun besar. Tempat kedua dimenangi oleh Bantam 229. So Kasitas diikuti dengan 51 ST. Oh sorry, 51 ST lagi berat pada Kasitas. Beza berapa gram je kan. So itu berat dia. So sekarang kita nak tengok dia punya size. Kita comparekan size dia. Okay, ni 51 Calcutta 51 dan SLX. Okay, Shimano Calcutta 51 XT. Dia bukan Conquest dia Calcutta je. So ni adalah SLX Bantam. So kita try compare kan. Dan compare lah, tengok side to side. Dia punya size kalau korang tengok. So ni size dia. Okay. Okay, so sekarang kita nak Okay, cut. Okay, so sekarang kita tunjuk side to side lah dia punya size. So ni SLX SLX BFS XG dan ini adalah Calcutta 51 XT. So kita tengok side to side dia. Okay, so lebih kurang level lah para dia sekarang ni. SLX. Okay, saing je lebih kurang. Berapa panjang? So panjang dia punya handle ni dalam 9 macam 8 pun ada handle dia. So panjang handle dia dalam 8.5 ke 8.5 macam tu lah. Sebab aku ambil jarak daripada dia punya ni shaft dia. Estimate je lah kan. Okay, so kita compare size dia dengan Kasitas. Kita tengok Kasitas pula. So ni Kasitas, Shimano Kasitas 151 HG. Okay, so korang tengok. Okay, ni sama level. Nampak macam kecil sikit. Nampak kecil. Okay, comel lah ni SLX ni. Okay, kecil.
So kita tengok side to side. Dekat sikit nampak macam kecil kan. Beza. Okay, ni pun okay, sama level ni. Kalau macam level nampak. So kecil sikit. Okay, seterusnya kita akan compare size dia dengan Bantam. So ni adalah Shimano Bantam XG juga. Mostly aku akan BSG lah, jiwa kelajuan kan. Okay, tengok side to side, dia punya perbezaan dia ni hampir sama level lah. Okay, so size dia pun macam lebih kurang lah, macam lebih kurang, tapi SLX ni kecil lagi lah, kecil sikit daripada Bantam. Kita tengok nampak almost hampir sama, tapi Bantam ni besar sikit, tapi nampak macam lebih kurang pun ada mata aku kan. Besar sikit je, Bantam besar sikit je. Dari tepi nampak beza kan, nampak SLX, Bantam nampak beza sikit lah, tapi dari tepi nampak macam Bantam mungkin cutting tu kot. Nampak macam dia lebih kurus kat sini, dia lebih kurus. Bawah kita tengok lah, ke depan dia. So aku rasa SLX ni kecil lagi, kecil sikit pada Bantam. Okay, so lastly kita akan compare dengan Antares DC MD-XG. So ni Antares DC MD-XG. Okay, side to side of course lah dia lagi besar kan, sebab dia MD, Monster Drive. Okay, nampak perbezaan saiz dia. Tepi macam mak dengan anak lah. Okay, alright, so itu saja. Okay bosku, tadi kita dah check, kita dah timbang berat dia, kita dah timbang spool dia, kita compare berat-berat dia. Walaupun ni belum masuk tali, tapi tak apa, kita nak dapat dia punya gambaran dia macam mana kan. So kita pun dah tunjuk sebelah side to side dia punya size macam mana. So sekarang ni lastly aku nak kita test dia punya drag clicker sound. So untuk makluman korang, mesin ni dia dah siap pull in drag clicker. Itu yang aku macam teruja dah, oh ada drag clicker kan. Okay, so kita test tengok. So ni dia punya start drag dia ada bunyi start drag dia ada clicker. Okay, menarik. So start drag dia ada clicker. So kita longgarkan dulu, kita dengar dia punya bunyi drag. Ni bunyi drag dia halus. Okay, dengar. So ni bunyi drag dia lah, menarik kan. So okay, kita dengar bunyi drag Antares DC pula. Antares DC, okay, ni Antares DC. Yang ni semua reel aku ni aku dah build in drag clicker, aku dah modify. So ni untuk Antares DC. Okay, drag dia kita longgarkan. Ni pun ada drag clicker. Okay, dah longgar. Okay, dengar. So ni Antares DC punya drag clicker lah. Okay, seterusnya Shimano Bantam. Okay, ni pun ada start drag dia pun ada clicker. Okay, untuk Bantam. Okay, ni untuk Bantam. Oh, ada bunyi siren steady Bantam. So untuk kasih tas start drag pun ada bunyi bosku. So kita longgarkan. Ni untuk Bantam.
Okay, so sekarang kita nak tengok. Okay, ni adalah Calcutta 51 XT. So start drag dia tak ada clicker. So yang ni kita dengar. Ni pun ada drag clicker lepas tu. Wah. So korang boleh dengar lah bunyi dia punya clicker dia. Yang atas ni clicker dia semua aku modify lah. Aku beli, aku pasang. So yang ni memang built-in daripada Shimano. Okay. Oh, lembut. Beza lah bunyi dia. Nampak bunyi lembut. Sebab sistem dia berbeza. Ni pun ada drag clicker lepas tu. So ni adalah line winder dari Daichi Saiko. So kalau korang nak tengok aku unboxing line winder ni, korang boleh tengok. Nanti aku letak dekat description lah. Korang pergi tengok kat bawah. Okay, alright. Okay guys, so sekarang kita akan pasang tali lah. So sekarang aku nak pasang tali. Aku akan pasang tali ni lah, tali Seahawk Gachiri, apa tu nama dia. So ni dia tulis ni ultralight. So ni dalam 3LB, so 150 meter lah. Last time aku ada pasang tali ni dekat aku punya rail Shimano 51ST. Masuk habis 150 meter, tapi terlampau, sebab tali ni terlampau nipis kan. Banyak lagi dia punya ruang boleh masuk, banyak lagi tali. So sekarang ni aku nak pindah tadi ni, aku nak masukkan dekat SLX PFS. Kita tengok berapa banyak dia boleh masuk nanti. Okay, jom tukar. So aku pun dah lama sebenarnya nak pasang tali. Ingat lupa cari ikat dia, orange color. So kita buka dulu. Okay, open. Tengok open, tolak atas. So kita open dia. Alright, dah open, tolak bawah. Select. So kita keluarkan spool dia dengan berhati-hati. So spool ni sensitif lah, tak ada bearing je. Tak tahulah, mungkin boleh modify masuk bearing ke kan. Tapi kita pakai dulu, kita lenjan dulu. Kita lenjan puas-puas, baru nanti kita tengok lah perlu upgrade ke tidak. So nak pasang tali, ini kasih buka. Okay, buka. Then kita masuk dekat line winder. Line winder ke nama dia? Line winder lah aku rasa. So masuk sini. Susah pula buat sambil record. So kita masuk dekat sini lah. Dia punya line winder ke line retrieve lah, apa tah nama dia, aku nak tak ingat lah. Kita panggil dia lah line winder kan. Ok, masuk kat sini. So dia akan keluar dekat tempat keluar spool. Dia akan keluar sini. Ok, nampak? Dia masuk, dia keluar. Then kita keluarkan sikit. Lepas tu kita akan ikat dekat sini, dekat spool. So ni boleh parking dulu. Ok, kita masuk. Korang kalau lupa nak masuk sini kan, nak masuk line winder ni, kena buka balik. Lepas ni aku akan gulung guna line winder. Oh sorry, kan line winder, line recycle. So ni simple je lah. Masuk sini, buat ikat biasa.
bagi lebih sikit. So okay, firstly nak senang kan, yang ni aku buat dulu pintalan. So buat loop 2 kali, 1 ikat biasa, 3 lah sebab tali ni halus kan. 1 2 3 masuk. Okay, tarik. Halusnya tak nampak kamera aku. Okay, nampak? Ada pintal buntat sikit, nampak ada bonjol tu ni. Okay, then pada berbonjol tu kita ikat dia macam biasa kat sini, tapi 2 kali pusingan. Ikat macam biasa. 1 2 then tarik bagi dah habis. Nampak? Tarik. Ada panjang sikit dia punya gap kan, dia punya lebih-lebih tu. Lambat kamera ni. Ada lebih sikit ni. Tak apa, kita tarik je. Tarik dengan berhati-hati, dengan penuh kasih sayang. So dia akan mengecil. Nampak? Nampak? Dia dah sampai ujung macam ni kan. So kita tarik dah bagi dia rapat. Bagi dia rapat. Nampak? Dah rapat lah. Nampak? Dia dah tak slip. Ini lebih ni tak apa, insurans. So kita tarik balik belakang ni. So kita masukkan balik. Masuk dengan berhati-hati. Elakkan spool bergeser dengan dinding-dinding tepi kiri kanan ni. Alright. So tutup, lock. Okay, dah siap ikat. So aku akan masukkan dekat ni lah, dekat line winder. Aku akan masukkan tali dekat sini. So nanti kita tengoklah berapa meter tu boleh masuk untuk tali Guy Ritchie ni. Guy Ritchie apa dah pronoun dia? Gachiri. Okay, Gachiri 3LB. So ni panjang dia 150 lah. So aku akan masukkan railing dekat rod Queen Teton aku. So ni Queen Teton 24LB. So ni Queen Teton 24LB. Alah. So ni Queen Teton 24LB. So 214 gram. So kita akan masukkan tali ni dekat kita punya line recycle. Aku akan letak dekat description bawah tu yang aku unboxing ni. So benda ni okey lah, senang sikit kerja, amat membantu kalau korang nak tukar-tukar tali ke apa kan. So kelebihan dia, korang boleh set dia punya tension kan. So kemas sikit lah tali tu masuk dekat spool sebab dia ada tekanan kan. So korang tengok, okay, ni lancar. So aku ketan sikit lah. Tak nak letak sangat, agak-agak je, agak asal dia lancar je. Okay, dah cun. So okay, ni dia. So aku akan letak line counter ni lah. Nak tengok berapa meter masuk. Tapi tak tahulah line counter ni boleh ke tak, sebab tali ni halus. Pasang line counter ni, lock ke, saya dia tak lari sangat sebab rod ni halus kan. So agak susah sikit lah dia nak grip.
Okay, nampak meter dia gerak. Okay, kita tengok berapa meter masuk. Okay bos, habis dah tali kita. Habis. So aku tengok dekat masa line counter ni dalam 100. Dia dah macam masa line counter ni dekat 100 kan, dia dah macam penuh dah spool aku. So aku shoot juga, aku shoot habiskan. So masuk habis. Kalau ikut dekat spek tali ni ada 150 meter. Ni line counter aku 38 ni sebab dia sampai 100 je. So bila dia dah sampai 100 dia kosong-kosong balik. So ni 38 maknanya 138 meter dah masuk lah. Kalau korang tengok, sebab dia halus kan, nampak dia ada bonjol-bonjol sikit. Mungkin over masuk. Sekejap, aku buka ni dulu, mengganggu ketenteraman. So aku dapat masukkan 138 meter. Kalau tengok dekat kotak 150 lah. So 150 meter masuk ngam lah. So korang tengok dekat tepi ni. So dia tak adalah over sangat kan. Dia tak lebih dia punya tebing dia ni, bibir dia tak lebih. Belah sini pun cun, dia tak berapa nak lebih. So 150 meter boleh masuk. So actually sebenarnya 100 dah cukup lah ni. 150 ni macam over pula. Tapi tak apa, nanti backlash kita potong lah. Alright, okay, tak apa, nanti kita. So okay, tali Guy Ritchie 3LB dapat masuk 150 meter. So over lah. Aku rasa kalau dapat masuk 100 meter pun dah okay lah. So okay lah kan. Alright, so jom kita timbang. Dah masuk tali, jom kita timbang. Okay, so dah masuk tali. Apa? Okay, Guy Ritchie 150 meter 3LB. Okay, tengok. So lepas dah masuk tali, berat dia 186. So naik dalam, tadi 170 kan, dalam 12 lah, 12 gram. So lepas masuk tali 186. So boleh compare lah dengan yang tadi aku tunjuk-tunjuk tu kan. Tadi semua dah masuk tali, ni dah masuk tali 186. Okay, 186 berat dia. Tali 3LB 150 meter. Alright. So itu sajalah. Lepas ni mungkin aku akan ada kesempatan, aku akan test cast lah, tengok berapa jauh dia boleh pergi. So terima kasih kerana menonton. So stay safe, stay at home. Papa Roger bosku. Assalamualaikum.